Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bertemu pada siri yang kelima. Pada siri yang kelima daripada pembacaan hadis kitab Sunan Tirmizi pada hari ini, dan kita telah tiba pada tajuk yang baru berkenaan tentang tajuk yang dibawakan oleh Imam Tirmizi, hadis-hadis berkenaan kaifa kanat qiraatun nabi, bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Bagaimanakah cara Nabi membaca Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di ruangan Facebook. Ahlan-ahlan kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Riwayat yang ke-2933. Riwayat yang terkenal daripada Ummu Salamah yang menceritakan tentang cara bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laitsu an Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Ummu Salamah. Daripada Ya'la bin Mamlak rahimahullah, beliau telah bertanya kepada isteri Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, zaujan Nabi yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan azaz, Rafsyam Rahim, ahlan-ahlan sahabat yang lain. Maka beliau telah bertanya kepada Nabi Ummul Mukminin, isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, an qiraatin Nabi, berkenaan tentang bacaan Al-Quran Nabi, wa salatihi, dan solat Nabi. Dua soalan tentang solat Nabi dan bacaan Al-Quran Nabi. Faqalat, maka menjawab Ummul Mukminin Ummu Salamah, wa ma lakum wa salatuhu, maka bagaimanakah kamu pada waktu itu nak mengikuti cara solat baginda. Wa ma lakum, dan bagaimanakah untuk kamu dan solat baginda. Bagaimanakah Nabi SAW solat, terutamanya ketika berada di rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, wa kana yusalli, dan adalah Nabi SAW pada waktu malam, baginda Nabi SAW akan solat. Summa yanam, kemudian selepas solat beberapa ketika, Nabi akan tidur qadra ma salla, kadar yang mana Nabi solat. Nabi solat, kemudian banyak mana Nabi solat, kadar itulah Nabi tidur. Kemudian pada tengah malam, summa yusalli, Nabi akan bangun solat balik, qadra ma nama, kadar yang baginda telah tidur. Maka Nabi bahagikan malam baginda. Nabi akan solat dahulu pada awal malam, kemudian Nabi SAW akan tidur, kemudian Nabi akan solat balik. Thumma yanamu, kemudian pada penghujung malam, Nabi SAW akan berehat seketika, kadar yang baginda telah solat, sehinggalah waktu subuh. Maka tidaklah selalu Nabi beribadah sepanjang malam, tidak. Tidaklah selalu yang mana pada waktu itu Nabi solat panjang-panjang, tetapi sederhana ibadah Nabi, terutamanya ketika mana berada di rumah Ummu Salamah, Nabi solat, rehat, solat dan kemudian rehat semula. Thumma na'atat, kemudian Ummu Salamah mensifatkan qiraatahu, cara bacaan Al-Quran Nabi. Fa'idha, maka adalah hiya, cara bacaan cara bacaan Nabi, tan'atu, yang disifatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, qiraatan, bacaan Al-Quran, mufassaratan, yang jelas. Mufassarah bermakna mubayyanah.
Maka Nabi bila membaca Al-Quran, bacaan Nabi adalah jelas, tidak terlalu laju. Harfan harfan. Apakah maksud harfan harfan? Jelas setiap huruf bihaitsu yumkinu addu hurufi ma yaqra wal murad husnul tartil. Nak menggambarkan pada waktu itu bacaan Nabi begitu jelas sampai kita boleh kira setiap huruf yang Nabi SAW baca. Maka Ummul Mukminin Salamah menjelaskan cara bacaan Al-Quran Nabi, satu jelas, yang kedua boleh dikira setiap huruf yang Nabi baca. Boleh tahu yang ini huruf Dad, yang ini huruf Dha, yang ini huruf Ta. Jelas setiap bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya yang pertama jelas, sifatnya yang kedua begitu jelas dan perlahan sehingga harfan-harfan mampu dan boleh dikira setiap huruf yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Lais bin Sa'ad, daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Ya'la bin Mablak, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Wa qad rawa, dan sungguh Ibnu Jurayj telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Ummu Salamah, bahawa sesungguhnya bacaan Al-Quran Nabi SAW kana yuqatti'. Nabi bila baca, Nabi akan memutuskan bacaan baginda. Apakah maksud Nabi memutuskan? Maksudnya Nabi akan berhenti dekat tempat di mana berhenti. Nabi tidak akan sambung setiap hujung ayat. Itu bukan cara baca. Nabi tidak akan sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak. Nabi akan memutuskan bacaan baginda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Maka daripada hadis ini ada 3 sifat bacaan Al-Quran Nabi. Yang pertama jelas, yang kedua begitu jelas dan perlahan sehingga mampu dikira setiap huruf yang Nabi sebutkan, dan yang ketiga Nabi akan baca dengan cara memutuskan bacaan baginda. Nabi tidak akan sambung, terutamanya pada setiap hujung ayat. Nabi akan berhenti dan berwakaf pada tempatnya. Riwayat 2934. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Muawiyah bin Salih an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah. Aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi, berkenaan tentang solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yutir? Maka Abdullah bin Abi Qais telah bertanya, bagaimanakah solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara Nabi menunaikan solat witir? Maka Aisyah maka ditanya, min awwalil lail, adakah Nabi akan solat witir pada awal malam, am min akhirih, ataupun pada akhir malam? Maka Aisyah menjawab, kulla zalika qad kana yasna, semua itu Nabi pernah buat. Rubbama autara min awwalil lail, kadangkala Nabi menunaikan witir pada awal malam. Wa rubbama autara min akhirih, kadangkala Nabi menunaikan witir pada akhir malam. Qultu, maka berkata Abdullah bin Abi Qais, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada urusan ini saatan kemudahan. Maksudnya Nabi tidak membebankan mana-mana umat baginda. Kalaulah ada umat baginda yang nak solat witir pada awal malam, itu pun Nabi pernah buat. Kalaulah pada akhir malam, itu pun Nabi pernah buat. Kemudian Abdullah bin Abi Qais berkata, aku bertanya lagi, kaifa kana qira'atuhu? Bagaimanakah bacaan Al-Quran Nabi dalam solat? Akana yusirru, adakah dengan perlahan? Am yajhar, ataupun dengan suara yang kuat? Maka menjawab Ummul Mukminin Aisyah, kulla dhalika kana yaf'al. Semua itu Nabi pernah buat. Qad kana rubbama asarra, kadangkala Nabi baca dengan perlahan. Wa rubbama jahara, kadangkala dengan suara yang kuat. Berkata Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah
yang telah menjadikan pada urusan ini kelonggaran dan kemudahan. Maka kalaulah ada orang yang nak baca dalam solat malam suara kuat, Nabi pernah buat. Nak baca dengan suara yang perlahan, itu pun Nabi pernah buat. Betapa Nabi SAW mengambil berat akan setiap keadaan umat baginda. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Abi Qais berkenaan tentang bagaimana Nabi kalau ada hadas besar pada waktu malam. Adakah Nabi terus mandi ataupun Nabi mandi ketika mana dah dekat waktu subuh? Maka bertanya Abdullah bin Abi Qais, "Fakaifa kana yasna'u fil janabah?" Apakah yang Nabi buat ketika mana berada dalam hadas besar? Akana yaghtasil qabla an yanam. Maksudnya kalaulah Nabi dah bersama dengan para ummahatul mukminin, adakah Nabi akan mandi terus sebelum tidur? Am yanamu qabla an yaghtasil, ataupun Nabi tidur dahulu, bangun daripada tidur baru baginda mandi. Maka menjawab Ummul Mukminin Aisyah, "Kullu dzalika qad kana yaf'al." Semua itu Nabi SAW pernah buat. Rubbama, kadangkala, irtasala, Nabi mandi dahulu, fanama, barulah Nabi tidur. Wa rubbama, dan kadangkala, tawadda'a, Nabi berwuduk dan Nabi tidur dahulu, bangun daripada tidur barulah Nabi mandi. Cumanya, Nabi kalaulah nak tidur dahulu, Nabi akan berwuduk walaupun ketika mana Nabi ada hadas besar. Nabi akan berwuduk dulu, tidur dan bangun daripada tidur barulah Nabi baginda mandi. Berkata Abdullah bin Abi Qais, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada urusan ini sa'ah, kemudahan dan kelonggaran. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sudut ini. Riwayat 2935 berkenaan tentang bagaimana keadaan Nabi sewaktu di Mekah. Bagaimana keadaan Nabi ketika mana di awal Islam, Nabi meminta dengan banyak kabilah untuk membawa Nabi pulang ke kampung mereka supaya Nabi boleh menyampaikan dakwah. Namun tidak ada siapa yang sanggup dan mahu kecuali akhirnya penduduk Madinah yang sanggup menerima Nabi. Riwayat 2935. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Israil wa qala akhbarana Utsman bin al-Mughirah an Salim bin Abil Ja'di an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ya'ridu nafsah bil mauqif, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersembahkan pada waktu itu, menghadapankan diri baginda setiap kali musim haji. Sebab pada musim haji, itulah peluang Nabi dapat berjumpa dengan orang-orang yang bukan daripada Mekah. Sebab haji daripada zaman Nabi Ibrahim, sebelum Islam pun orang Arab datang menunaikan haji. Cumanya mereka ada mengubah sedikit sebanyak daripada ibadah haji Nabi Ibrahim. Faqala, maka Nabi akan bersabda, ala rajulun, adakah ada seseorang yahmiluni, yang sanggup membawaku pulang bersama, ila qaumih, kepada kaumnya, fa inna Quraisyan, kerana sesungguhnya orang-orang Quraisy, mana'uni, telah menghalang daku, an uballigha kalam rabbi, untuk aku menyampaikan kalam Tuhanku. Maka Nabi SAW meminta tolong dengan kabilah-kabilah yang datang daripada pelbagai pelosok tanah Arab untuk bawa Nabi pulang ke kampung mereka supaya Nabi boleh menyampaikan Al-Quran, boleh menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Pengajaran untuk kita sebenarnya, Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran yang kita tahu, Al-Quran yang kita baca, bukan sekadar untuk diri kita, namun patut dikongsi, diajarkan, disebarkan supaya kita dapat mencontohi sikap Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW. Kita kadang-kala banyak yang kita tahu tentang Al-Quran, namun tidak kita kongsi dan tidak kita sharekan. Nabi SAW sanggup meninggalkan Mekah supaya dapat menyebarkan ajaran Al-Quran, ajaran kalamullah.
Riwayat yang seterusnya 2936. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Syihab bin Abbad al-Abdi qala hadatsana Muhammad bin Al-Hasan ibni Abi Yazid al-Hamdani an Amr bin Qais an Atiyah an Abi Sa'id, daripada sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah berfirman, man syaghalahul Quran, barang siapa yang Al-Quran telah menyibukkannya daripada berzikir mengingatiku, wa mas'alati, daripada berdoa meminta kepadaku, a'taituhu, aku kurniakan kepadanya, firman Allah, afdal, perkara yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Maksudnya apa? Kalaulah seseorang itu dia tak sempat nak berdoa dan berzikir, kerana hanya baca Quran dengan Al-Quran, Allah akan bagi kepadanya lebih baik daripada apa yang orang berdoa dan orang yang berzikir. Kenapa? Sabda Nabi, wa fadlu kalamillah, dan perumpamaan kalam Allah Al-Quran berbanding ucapan-ucapan yang lain adalah seperti mana kemuliaan Allah ke atas para hamba-Nya. Maka sebab itu kalaulah seseorang itu dia sibuk dengan Al-Quran sehingga tak sempat nak berdoa, tak sempat nak berzikir, maka Allah akan berikan dia lebih daripada orang yang berdoa dan berzikir. Bab yang ke-44, tajuk yang baru berkaitan Al-Quran berkenaan tentang qiraat daripada Nabi SAW. Maka kita lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, Ain Rafah, maka kata para ulama, ketahuilah sesungguhnya qiraat itu tidaklah terikat dengan 7 qiraat. Qiraat lebih daripada 7. Bal azyad, bahkan lebih daripada 7. Tablughu 10 qiraat mutawatirah. Ada lebih kurang 10 qiraat yang mutawatir. Bal tazidu 'alaiha aidan. Bahkan ada yang lebih daripada 10 qiraat. Wa yadullu, dan menunjukkan hadis yang bakal kita baca berkenaan tentang waqaf pada setiap hujung ayat. Nabi SAW bila baca Al-Quran, Nabi akan berhenti setiap kali pada hujung ayat. Wa yuqalu li hadhil awqaf, dan waqaf-waqaf pada hujung ayat ini dikenali juga sebagai waqaf Nabi SAW. Wal waqfu ala hadhil awqaf, dan kita berhenti dan berwaqaf pada setiap hujung ayat adalah sesuatu yang sunat. Wa ma min waqfin, dan apa juga waqaf yang selain daripada itu yang kita nampak dalam Al-Quran kita. Kadangkala ada tanda mim yang menggambarkan waqaf lazim. Kadangkala ada tanda qaf lam ya, waqaf lebih baik. Ada tanda jim, ada tanda sebagainya. Maka kata para ulama, wa ma min waqfin wajibin fil Qur'anil azim. Tidak ada sebenar-benarnya wakaf yang benar-benar wajib dalam Al-Quran. Tak ada. Seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Itu semua adalah wakaf yang para ulama susun berkaitan dengan maksud ayat. Tapi tak disabit daripada Nabi. Kalau kita nampak contohnya tanda mim, wakaf lazim, mesti berhenti. Boleh berhenti. Namun pada waktu itu tidaklah bermaksud kalau kita tak berhenti, kita punya bacaan Al-Quran berbeza daripada Nabi. Itu kena jelas. Kadang-kala orang yang mempelajari tajwid dalam keadaan dia tidak mempelajari hadis Nabi SAW ataupun ulumul Quran, kadang-kala dia keliru, dia sangka maksud daripada wakaf lazim, dekat situlah Nabi berhenti. Para ulama sepakat tidak ada sebarang wakaf yang benar-benar wajib yang pada waktu itu Nabi suruh berhenti dan tak boleh sambung. Tidak ada. Semua wakaf yang ada dalam Al-Quran kita itu adalah daripada susunan para ulama berdasarkan kepada maksud dan makna ayat, supaya tidak berubah makna ayat yang kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Wa ajma'al ulama, dan para ulama telah sepakat bahawa susunan permulaan ayat dan akhir ayat itu adalah daripada
Allah dan juga Rasul. Itu bukan rekaan Sayyidina Uthman bin Affan, tidak. Dan ini adalah berdasarkan apa yang pada waktu itu para sahabat dapat ketika mana al-ardul akhir, ketika mana kali terakhir Nabi SAW telah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril, dan pada waktu itu Zaid bin Thabit bersama dengan Nabi SAW. Riwayat 2937. Wabi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaika an Ummi Salamah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila membaca Al-Quran, yuqatti'u, Nabi akan memutuskan qira'atahu, bacaan baginda. Dekat mana? Terutamanya pada penghujung ayat. Nabi akan berhenti pada setiap kali penghujung ayat. Maka Ummu Salamah menunjukkan contoh, yaqra'u, baginda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yakif, Nabi berhenti, Nabi tak sambung. Ar-Rahmanir Rahim, yakif, Nabi berhenti. Wa kana yaqra'uha, dan begitulah cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Maliki Yaumiddin dengan pendek, dan ini adalah hadis yang gharib, dan inilah bacaan Abu Ubaidah dan menjadi pilihan dia. Berkenaan tentang bacaan Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin, ada kedua-dua kiraat. Ada kedua-dua kiraat. Kita membaca dengan panjang dan ada kiraat membaca Maliki Yaumiddin dengan pendek. Kata Imam Tirmizi, beginilah yang telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Umawi dan selainnya daripada Ibnu Jurayj, daripada Ibnu Abi Mulaika, daripada Ummu Salamah, dan sanadnya tidaklah muttasil, tidaklah bersambung, kerana Lais bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini daripada Abi Mulaikah, daripada Ya'la bin Mamlak, daripada Ummu Salamah. Annaha wasafat, bahawa beliau, Ummu Salamah telah mensifatkan bacaan Nabi harfan. Nabi baca perlahan, boleh dikira setiap huruf Nabi SAW. Jelas, perlahan, dan pada waktu itu berhenti pada setiap hujung ayat. Dan hadis Lais, kata Imam Tirmizi, adalah lebih sahih. Dan tidak ada pada hadis Lais penambahan wa kana yaqra', dan adalah Nabi membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin, mim, dengan bacaan yang pendek. Riwayat 2938. Ini menerangkan bahawa Nabi baca Maliki Yaumiddin dengan panjang. Maka kedua-duanya ada. Ada riwayat dengan pendek dan ada riwayat dengan panjang. Perkataan huruf mim tersebut. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Aban qala hadatsana Ayyub ibn Suwaid ar-Ramli an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri an Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, wa urahu, dan wa urahu, kata perawi, dan aku menyangka bahawa Uthman bin Affan juga, mereka semua membaca Maliki Yaumiddin, mim berbaris panjang. Ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Az-Zuhri daripada Anas bin Malik, kecuali daripada periwayatan Syekh Ayyub bin Suwaid ar-Ramli ini. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian anak murid Az-Zuhri hadis ini daripada Zuhri, bahawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka membaca Maliki Yaumiddin dengan mim berbaris panjang. Warawa, dan telah meriwayatkan Abdul Razak daripada Ma'mar, daripada Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka semua membaca Maliki Yaumiddin, mim berbaris panjang. Maka ada kedua-dua riwayat. Ada riwayat Maliki Yaumiddin pendek, ada riwayat Maliki Yaumiddin dengan panjang. Riwayat 2939. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Mubarak an Yunus ibn Yazid an Abi Ali ibn Yazid an Zuhri an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW apabila membaca annan nafsa bin nafsi wal ainu bil ain, Nabi membaca wal ainu, riwayat ini menyebut nun berbaris depan, di mana kebiasaannya kalau qiraat kita baca annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain, nun berbaris atas. Maka riwayat ini menunjukkan Nabi pernah membaca nun berbaris depan.
Maka sebab itu ada kedua-dua qiraat. Wal aina pun ada, wal ainu pun ada. Wa bi ilaihi qala akhbarana Ibnu Mubarak an Yunus ibn Yazid bi hadzal isnad nahwa. Wa bi ilaihi qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Ibnu Mubarak an Yunus ibn Yazid bi hadzal isnad nahwa. Riwayat lebih kurang sama. Abu Ali bin Yazid beliau adalah adik-beradik dengan Yunus bin Yazid, dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Berkata Muhammad Imam Bukhari, Ibn al-Mubarak bersendirian dengan hadis ini daripada Yunus bin Yazid. Dan beginilah yang telah dibaca oleh Abu Ubaid, wal ainu, nun berbaris depan, ittiba'an, mengikuti hadis ini. Namun kita membaca wal aina, nun berbaris atas, ayat yang berada dalam juz yang ke-6. Annan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anf. Namun ada sebahagian qiraat dia membaca wal ainu bil aini. Riwayat 2940. Kita berhenti sekejap, rehat, dan kita akan sambung pada jam 3.15 insya-Allah. Sebab nak bernafas sekejap, panjang lagi, banyak lagi yang nak ada baca. Kita akan sambung jam 3.15 ataupun jam 3.20 lebih kurang insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.